Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tunggukan dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam ni. Seperti biasa kita bersama dalam kuliah Maghrib bulanan dalam mengupas hadis-hadis Syama'il Muhammadiyah. Kita telah berhenti pada bab yang ke-30, iaitu berkenaan buah-buahan yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lepas telah disebutkan beberapa makanan, buah ataupun sayur yang pernah dimakan oleh Nabi. Antaranya kita adalah timun. Kita adalah timun, walaupun kita biasa mengkategorikan sebagai sayur, tapi dia dikira sebagai buah jugalah. Kemudian disebutkan juga adalah Nabi SAW makan rutab. Rutab yang telah kita sebutkan bezanya rutab dengan tamar sebelum daripada ni. Rutab ni adalah kurma yang baru masak. Yang mana kalau biasanya kurma baru masak ni keras. Keras. Jadi kalau kita gigit dia keras macam apple lah. Dan bila dah lama dia jadi lembut. Dan bila lagi lama dia jadi kering. Kering dan krepot. Dan kemudian disebutkan juga antara makanan yang pernah buah yang dimakan oleh Nabi adalah bitih, iaitu buah tembikai. Dan khirbis, buah tembikai susu. So antaranya lah. Dan dalam hadis yang terakhir disebutkan bahawa dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, apabila dibawa kepada Nabi bakurah. Bakurah ni buah-buahan yang tumbuh di awal musim. Itu bakurah. Buah-buahan yang tumbuh di awal musim. Jadi dibawakan pada Nabi. Lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Allahumma inna Ibrahima abaduka wa khaliluka wa nabiyyuk wa inni abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'auka li Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma. Jadi itu adalah doa Nabi apabila menerima buah bakurah, buah-buahan yang tumbuh di awal musim. Doa lah. Boleh kita baca sebiji pun boleh, walaupun dalam tu disebutkan seolah-olah Nabi menunjuk kepada dirinya sendiri, wa inni ad'auka li Madinah, aku mohon sama, yakni
pengharaman ataupun keberkatan bagi Madinah. Jadi boleh je, walaupun tu doa Nabi sebut, Nabi doa untuk Madinah, kita pun sebut lafaz yang sama pun boleh. Saya mendoakan untuk Madinah. Tak ada masalah. Sebab tu kata, kalau dalam doa kita kan, kita baca contohlah dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadai. Tapi kalau jemaah, Allahumma hdina, boleh ke kalau seorang tu baca Allahumma hdini? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kerana itu adalah sama seperti yang diriwayatkan oleh Nabi. Maksudnya kalau dia nak kekalkan lafaz Allahumma hdini, tak ada masalah. Ataupun dia nak mengubah lafaznya sebab apa, berjemaah, pun tak ada masalah. Tak ada kata dia doa untuk diri dia je, kita tolong aminkan, tapi dia yang dapat. Tak. Yang doa tu adalah berdasarkan niat sebenarnya. Doa tu adalah berdasarkan niat. Okey. Hadis yang seterusnya, An Rubayyi binti Muawis bin Afra, daripada Rubayyi binti Muawis bin Afra. Rubayyi ini perempuan, dia budak-budak ni semasa diriwayatkan hadis ni. Waktu tu dia masih kanak-kanak. Rubayyi ni ayah anak kepada Muawis. Muawis ni siapa? Muawis bin Afra Al-Badr adalah Muawis ni kata dia, kalau dalam kisah perang, dalam sirah perang Badar, kalau kita mengetahui kan, Abu Jahal dibunuh di dalam perang Badar. Tapi siapa yang memulakan pembunuhan tersebut? Iaitu dua adik-beradik. Seorang bernama disebut bapa dia Muawis ni adalah adik-beradik dengan Muaz. Muaz bin Amr Al-Jamuh dan Muawis ni bapa kepada perawi hadis perempuan ni, Rubayyi binti Muawis. Jadi disebutkan dalam sirah Muawis dengan abang dia Muaz. Adalah waktu tu abang dia umur 14 tahun, Muawis ni umur 13 tahun. Waktu tu dalam perang Badar, mereka ni kata terlibat dalam perang Badar. Walaupun umur waktu tu 13 dengan 14, muda lagi. Yang macam tingkatan 1, tingkatan 2. Anak ni terlibat dalam perang Badar. Yang mana Muawis ni pernah bertanya kepada kedua ni pernah tanya kepada Abdurrahman bin Auf yang menceritakan kisah ni. Dua ni datang kepada Abdurrahman bin Auf. Dia kata, pakcik, mana Abu Jahal? Sebab mereka tak kenal Abu Jahal, mereka muda ke. Mereka muda. Waktu tu kat Madinah, mereka ni kata masih kecil lagi. Waktu Nabi dihina, Nabi diejek, Nabi dizalimi, ketika tu Nabi di Mekah. Jadi tak semua orang kenal Abu Jahal. Sebab dulu mana ada internet, nak Google siapa Abu Jahal, siapa yang jahat sangat ni. Orang tak kenal, tak semua orang kenal. Dia tanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf antara yang awal masuk Islam. Tanya, pakcik, mana Abu Jahal? Kami nak bunuh dia. Abdurrahman bin Auf kata, kamu ni masih terlalu muda untuk terlibat dalam perang ni. Kamu pulanglah. Tapi mereka kata, kami dah dapat izin daripada ayah dan mak kami tak bagi kami balik kalau kami tak penggal pada Abu Jahal. Ni 13 tahun ni, kata hatu cakapnya ni. Kalau kita budak cakap macam ni, kita anggap macam peleceh lah. Kita mungkin lah kita akan peleceh dia. Orang kata budak ni ingusan. Kita mungkin anggap macam tu. Tapi bagi budak ni, memang Abdurrahman kata kamu balik lah. Tapi bila dia katakan saya nak penggal, lagi tak penggal, mak saya tak bagi balik.
Jadi Abdurrahman bin Auf kata, kalau macam tu kamu pergi, dan sampai saja sekiranya pergi ke medan perang, dan sekiranya aku menemui Abu Jahal, kamu tunggu isyarat daripada aku. Jadi perang pun berkecamuk. Dan waktu tu nampak Abu Jahal. Abu Jahal sedang berlawan waktu tu. Jadi Abdurrahman menunjukkan isyarat. Abdurrahman tunjukkan isyarat kepada dua adik-beradik ni. Tu adalah Abu Jahal. Jadi pergilah dua-dua adik-beradik ni bawa pedang besar. Dan dia pun kata tak semegah lah dia punya pedang besar. Tapi pergi ke arah kedua-dua dua ni pergi bertemu, kata nak berlawan dengan Abu Jahal. Nak jawab Abu Jahal pun bukan senang. Waktu tu dia kata dia pun panglima. Abu Jahal pun waktu tu panglima. Dia di sekeliling dia pun banyak bodyguard. Tapi kebetulan waktu tu dia ibarat orang kata tiba-tiba ada celah sikit. Tiba bodyguard dia lawan dengan orang ni, dia nampak celah. Dia pergilah ke dua-dua ni. Dua-dua ni berlawan lah orang kata pendek ceritanya, berlawan mereka ni. Tapi sambil tu juga Abu Jahal dibantulah oleh bantu orang kata bodyguard dia lain. Berlawan sehinggalah dalam kata secara detail ni, kalau secara detail saya tak nak ceritalah. Tapi akhirnya Muaz putus tangan dia. Dalam sebab waktu tu seakan-akan mereka ni akan membunuh Abu Jahal, tapi di saat akhir Abu Jahal ditolong oleh Ikrimah, anak dia. Anak dia tolong, dan akhirnya putus tangan Muaz. Si abang ni putus tapi tak mati. Dan adik dia Muawis mati. Muawis bapa dia ni. Kan ni bila bapa orang muda. Orang dulu kahwin muda. 13 tahun dah ada anak. Kahwin pula. Dan Abu Jahal tak mati kat situ. Dia orang kata dalam keadaan dia sempat ditetak. Hilang sebelah tangan ke sebelah kaki tak silap. Dan dia berundur. Tapi waktu dia berundur tu, Abu Jahal berundur tu, waktu itulah dia bertemu pula dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni waktu kat Mekah tu, dia ni selalu kena ejek sebab dia ni pendek. Abdullah bin Mas'ud dia rendah. Dia sering dipermainkan, dihina, dizalimi oleh geng Abu Jahal. Antara Abu Jahal sendirilah. Dan akhirnya dalam keadaan nazak tu, Abdurrahman bin Auf telah memenggal kepala Abu Jahal. Jadi kata Nabi SAW, sungguhnya Abu Jahal telah dihinakan kerana dia telah dipenggal oleh orang yang pernah dia hina. Nak kisah dalam adalah adik-beradik tu, Muaz dan Muawis. Muaz hidup, sebab tu ada disebut dalam hadis ni nama Muaz. Tapi Muawis meninggal. Ikrimah pula berundur. Dia lari lah. Lepas perang Badar bapa dia mati, dia berundur. Waktu tu Ikrimah tak masuk Islam. Ikrimah masuk Islam selepas Fathul Mekah. Waktu ni tak Islam ni. Tu nak disebutkan lah bahawa berkenaan bapa kepada perawi hadis ni, iaitu Rubayyi'. Jadi Muawis, Rubayyi' binti Muawis. Muawis ni ada anak, iaitu Rubayyi'. Macam mana mereka boleh ada anak? Sebab kahwin awal. Dulu kahwin awal tak ada masalah. Tak perlu jadi pertikaian. Ada orang pertikai umur. Kenapa perlu umur? Ada orang katalah Nabi SAW ni pedo. Tahu pedo? Pedofilia. Pedofilia tahu? Suka pada budak-budak, bernafsu pada budak-budak. Nauzubillah. Ini sifat yang sangat terkutuk. Tapi orang menuduh Nabi pedo. Jadi Nabi SAW berkahwin. Dalam Sahih Bukhari sebutkan bahawa Nabi kahwin pada umur 7 tahun. Aisyah umur 7 tahun. Bukan Nabi umur 7 tahun, Aisyah.
tapi bersama pada umur 9 tahun. Jadi kenapa Nabi kahwin 7 tapi bersama 9? Sebab apa? Sebab apa? Sebab 7 tu memang masih kanak-kanak, tapi 9 tu dia dah perempuan, dah orang kata dah balik. Balik ni kalau kita dalam istilah fiqh lah, kalau dah balik ni dia dah tak panggil, dia dah tak kira kanak-kanak, walaupun memang jiwa dia kanak-kanak. Memang Aisyah disebutkan dalam hadis, dia ni suka main anak patung dan sebagainya, tapi dari sudut fiqh dia ni perempuan. Jadi dia boleh kahwin. Itu Nabi tak bersama waktu umur 7, masih kanak-kanak, lepas baru kahwin tak sama. Jadi nak kata Nabi ni pedo disebabkan kahwin dengan Aisyah. Nabi kahwin dengan Aisyah waktu dia dah perempuan. Dia dah perempuan, dia bukan kanak-kanak lagi. Ada jugalah yang cuba tafsirkan, ada termasuklah Maulana Zakaria Al-Kandahlawi kata sebenarnya bukan 17, tapi sebenarnya sebenarnya bukan 7, tapi sebenarnya 16 ataupun 17 tahun. Kesilapan perawi disebabkan ada kritikan terhadap seorang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Bukan perawi itu sahaja, bukan perawi itu, tak silap nama perawi itu Urwah bin apa tah. Bukan perawi itu sahaja yang meriwayatkan hadis tu, ramai lagi. Sahabat yang riwayatkan Nabi kahwin Aisyah umur 7 tahun. Umur Aisyah 7 tahun, ramai lagi. Bukan jadi isu lah kalau kita nak faham. Sebab kalau kita anggap kalau macam tu satu penghinaan lah pada Nabi bila kita kata Nabi kahwin dengan budak-budak. Jadi sebab itulah masalah kita ni faham hadis tapi kita tak faham konteks zaman hadis tersebut. Konteks masa kita baca hadis. Kita faham hadis tu dengan zaman kita. Kita tak faham hadis tu pada zaman Nabi SAW. Sebab zaman Nabi SAW, kahwinan kanak-kanak ataupun anak-anak, ikatan, contohlah, dia ni umur 5 tahun, ni umur 6 tahun dah dikahwinkan, biasa. Sebab dengan izin wali, tak ada masalah. Sebab apa? Semua tu adat. Sebab tu lah ulama kata, kalau lah Nabi kahwin dengan Aisyah ni satu penghinaan, dah tentu orang pertama yang hina tu Abu Jahal. Abu Jahal lah orang pertama hina. Sebab tu poin yang paling besar ni, Muhammad kahwin dengan kanak-kanak. Tapi dia tak jadi poin. Sebab apa? Dulu tak ada isu, adat biasa. Jadi zaman sekarang dah berubah. Jadi kita terima. Sebab al-adah muhakkamah, adat tu jadi boleh jadi orang kata adat boleh dinilai sebagai hukum. Boleh kita kata tak boleh dah kahwin zaman sekarang dengan sebab sekian-sekian, sebab tak matang, sebab galakkan untuk menuntut ilmu, sebab adat. Adat pada zaman dulu tak. Kanak-kanak umur 9 tahun, anak-anak umur 9 tahun dia dah matang, dah boleh bina, orang kata dah boleh berkeluarga pada zaman tu. Kita tak boleh samakan dulu dan sekarang. Jadi sebab tu kita nak faham hadis ni, kita tak boleh samakan, kita kena faham konteks, bukan sekadar status hadis sahaja. Tengok konteks, apa maksud murad bid dalil, apa yang dimaksud, yang dikehendaki dalil. Bukan faham hadis sahih tak sahih sahaja, kena faham apa kehendak dalil dan apa latar background dalil tersebut. Lepas tu ada asbabul wurud, asbabun nuzul. Tapi bukan asbab tu sahajalah jadi background. Zaman pun menjadi background. Latar masyarakat pun boleh jadi background. Jadi kita nak faham hadis macam tu. Tak boleh kita faham sebab samalah waktu nenek moyang kita. Ada tak kita dengar kisah nenek moyang kita umur 15 tahun dah kahwin? Ada tak? Ada. Tapi tak ada pula kita panggil nenek moyang kita ni pedo pula. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita tahu tu dah zaman dia. Tapi zaman sekarang tak sesuai. Zaman sekarang kalau kahwin bawah umur, boleh tak? Zaman sekarang boleh dengan kebenaran.
dengan kebenaran oleh pihak mahkamah. Boleh sebenarnya, tapi dia banyak prosedur. Prosedur tu kata tak supaya orang tak bermudah-mudah kahwin. Banyaklah. Dan dah tentulah lebih digalakkan anak-anak ni belajar dulu. Tapi kita tak boleh sama kan. Walaupun ada ulama tafsirkan hadis tu bukan 7 tapi 17. Tapi jumhur mengatakan sebenarnya memang 7 pun. Tapi tak ada timbul isu penghinaan. Timbul 7 ni hina. Nabi kahwin dengan kanak-kanak. Ada tak kita dengar kisah Aisyah kena dera? Aisyah dizalimi. Aisyah kata tak dijaga nafkah zahir dan batin. Tak ada. Jadi tak ada isu sepatutnya perkahwinan Aisyah ataupun perkahwinan dengan orang perempuan muda pada zaman tersebut. Okey, jadi Rubayyi' ni ada ayah, tapi ayah meninggal. Rubayyi' bin Afra' qalat ba'athani, telah mengutuskan Mu'azun. Ini Mu'az tu abang pada Mu'awis tadi. Mu'awis bikina'in min rutab, membawa sepinggan rutab. So Mu'az telah mengutuskan saya. Maksudnya Mu'az tu apa? Mu'az tu pakcik dia. Pakcik saya telah mengutuskan saya biqina', dengan satu qina', satu pinggan rutab, wa alaihi ajrin min qitha'i rughbin, dan di atas rutab tu ada buah timun. Atas rutab tu ada timun pula. Wa kana yuhibbul qitha'i fa ataituhu bih, kerana adalah Nabi SAW ni sangat suka qitha', timun. Nabi suka timun. Dan saya pun membawa hidangan tersebut, wa indahu hilyatun, bawa kepada Nabi SAW, yang mana ketika itu Nabi waktu tu bersama dengan Nabi waktu tu hilyah, barang kemas. Waktu tu dengan Nabi ada barang kemas yang banyak. Qadimat alaihi minal bahrain, yang mana waktu tu Nabi telah menerima hadiah daripada Bahrain. Bahrain, negara Bahrain sekarang ni. Waktu tu raja dia telah mengirimkan hadiah kepada Nabi SAW, barang kemas yang banyak. Nabi terima sebab tu hadiah, bukan sedekah. Famala'a yadahu minha fa'atani, kemudian Nabi bila terima makanan daripada Rubayyi', kemudian Nabi telah mengambil segenggam barang kemas tu, bagi pula balas makanan yang diberi oleh boleh kata Sayyidatina Rubayyi' tadi. Tu nak katanya kayanya Nabi SAW. Ambil tak ada berkira pun. Okey, hadis yang seterusnya, hadis yang terakhir dalam bab ni, an Rubayyi' binti Mu'awis qalat ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah pernah mendatangi Nabi biqina'in, dengan sepinggan rutab, wa ajrin rugbin, dan timun rugbin, timun kecil. Timun kecil. Fa'atani mil'u kaffaihi huliyan. Fa'atani mil'a kaffihi huliyan, telah memberi saya segenggam kaffi, segenggam huliyan ataupun haliyan, iaitu segenggam barang kemas. Atau qalas dahaban, ataupun syak perawi zahaban, emas. Nak katanya bahawa sikit je, bagi buah je, tapi Nabi SAW balas emas, segenggam emas, sepinggan buah dapat segenggam emas. Kadang-kadang kita bila sedekah tu, antara kelebihan sedekah kadang-kadang digandakan pada waktu tu juga. Digandakan, kata diberi serupa ataupun digandakan pada waktu tu juga. Jadi sebab tu kena rajin-rajin sedekah. Bagi kat orang sebelah, tahu orang sebelah balas emas,
Tapi janganlah niat macam tu kan. Ni bagi kat datuk ni, bagi kat Tan Sri ni. Yang lain yang tak ada Tan Sri, tak ada datuk, dia tak bagi. Dia tak dapat emas ni, tak bagilah. Dia bagi yang dia nak je, tak boleh lah. Dia rezeki, kalau dapat lebih baik daripada tu, itu adalah rezeki dari Allah. Kalau tak dapat pun, Allah akan dapat yang lebih baik daripada tu. Okey, habis bab berkenaan buah-buahan. Namun bukanlah ini sahaja buah-buah yang pernah dimakan oleh Nabi SAW, sebab ada lagi, ada buah tin, ada buah anggur, tapi semua tak disebutkan semua dalam bab ni lah. Okey, bab yang seterusnya, babu sifati syarab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan air minuman syarab. Air minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis bab makanan, cerita roti, cerita lauk-lauk, cerita buah. Ni bab minuman pula. Okey, an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah katanya, kana ahabbus syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hulwal bad. Daripada Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka syarab, minum, sangat suka minuman. Hulwa apa? Manis. Barid, sejuk. Manis dan sejuk. Jadi Nabi SAW disebut dalam hadis ni daripada Aisyah. Aisyah kata Nabi suka air yang manis dan sejuk. Jadi apa yang dimaksudkan air manis itu adalah seperti nabis yang kita pernah sebut sebelum ni. Nabis, air rendaman. Iaitu air wal muradu bil ma'il hulwin. Yang disebut dalam syarah, yang dimaksudkan air manis ni adalah ma'ul azbi ataupun au maqtu'at bitamrin, air potongan kurma yang dilembutkan dengan air, ataupun au zabib, kismis, au bil asal, ataupun yang dicampur mamzuju bil asal, yang dicampur dengan madu dan seumpama dengan, maka itu adalah manis yang dimaksudkan. Eloklah minum manis, tapi janganlah kita selalu sangat minum manis. Apa yang diminum oleh Nabi ni adalah berkhasiat. Ni kita minum manis yang 2-3 sudu lagi. Lagi manis, lagi sunnah katanya. Tak. Manis yang dimakan oleh Nabi tak samalah dengan kita. Dan juga Nabi SAW bukan sahaja manis, tapi sejuk. Sejuk, tapi tak ada ais lah. Bukanlah sejuk tu berais. Dulu ada orang dia promote dia punya aiskrim. Dia kata aiskrim sunnah. Kenapa aiskrim tu sunnah? Sebab dia kata sebab Nabi suka yang manis-manis dan sejuk. Jadi dia telah salah guna hadis Nabi SAW. Tak betul. Memanglah Nabi suka sejuk, memang Nabi suka manis, tapi kita tak bolehlah spesifikkan benda tu adalah aiskrim contohlah. Gula-gula contoh. Tak. Ni saya suka makan gula-gula. Gula-gula yang kenyal-kenyal tu, yupi tu. Sebab apa Nabi suka makan macam ni? Tak. Jangan salah gunakan hadis Nabi. Tak tepat. Yang manis yang diminum oleh Nabi tu, dia manis buah. Manis buah-buahan. Zaman sekarang pun ada apa tu? Apa yang titik-titik tu? Stevia. Tu pun manis buah-buahan. Elok lah. Kita minum manis sekadar tu cukup lah. Tak perlu kata banyak gula lepas tu kata ni sunnah. Tak. Orang kata apa yang dimakan oleh Nabi tu semuanya sihat. Nabi tak makan ataupun minum benda-benda yang kata memberi penyakit. Jadi apa yang orang tu minum, orang tu makan dapat sakit, itu adalah disebabkan dia melampaui batas. Dia
dia melampaui batas. Dan batas setiap orang tak sama. Ada orang boleh makan ataupun minum banyak ni, ada orang boleh makan minum banyak ni sahaja. Seorang tak sama. Okey. Dan Nabi SAW juga dikatakan tidak cerewet dalam bab makan dan minum. Sebab itulah dikatakan kalau dibawakan air kosong yang sejuk sahaja pun Nabi sudah cukup gembira. Cukup gembira. Nabi tak adalah minta, tak ada air manis-manis sikit ke? Tak. Walaupun disebut Nabi minum air nabis, tapi bukanlah Nabi ni meminta-minta ataupun nak air tu juga, bukan. Kita kadang tak ada air manis ke, cari air sirap ke, air teh O ke, teh susu ke. Jadi kita nak berkehendak pada benda tu. Nabi suka, tapi bukanlah Nabi kata nak kena ada benda tu sentiasa. Dan disebutkan juga bahawa air yang dibawa kepada Nabi ni adalah selalunya dibawa daripada tempat yang jauh. Disebutkan dalam syarah daripada Suqya. Suqya ni adalah satu tempat simpan air di zaman Nabi. Jadi simpan air tu jadi sejuk dan dibawa kepada Nabi SAW. Dulu tak ada air, tak ada peti sejuk. Jadi dia simpan kat satu, kata, saya tak tahulah nak gambarkan Suqya ke macam mana, tapi kalau lah kita tengok peti ais orang dulu, nah tengok dia bina macam satu binaan, dia macam piramid, tapi bukan piramid lah. Dan dia simpan, saya tak tahulah dia bina daripada apa, tapi bila letak barang dalam tu dia jadi sejuk. Saya tak ingat nama dia apa. Dia macam orang buat iglu lah, tapi ni daripada batu. Lepas tu dia ada campur binaan-binaan dia. Bila orang letak makanan dalam tu, dia jadi sejuk. Tu peti ais orang zaman dulu. Walaupun orang dulu dia tak ada peti ais macam sekarang ni, tapi dia ada cara mereka nak simpan ataupun kata sejukkan makanan. Ada. Saya tak tahu istilah tu. Kalau ada tahu mungkin boleh beritahu lah. Jadi Nabi minum suka yang sejuk. Kalau tak ada benda lain, makanan tak ada, minuman manis tak ada, kalau air sejuk sahaja pun dah memadai. Nabi sudah cukup gembira. Okey. Hadis yang seterusnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn al-Walid ala Maimunah faja'atna bi ina'in min laban. Daripada Ibnu Abbas, saya telah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana, saya, wa Khalid dan Khalid al-Walid ala Maimunah, ke atas Maimunah. Waktu Maimunah apa? Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi bersama dengan Sayyidatina Maimunah, waktu yang datang Ibnu Abbas dan juga Khalid. Kerana apa? Kerana Maimunah ni adalah ibu saudara kepada Ibnu Abbas dan Khalid. Ibu saudara Ibnu Abbas dan Khalid. Maksudnya Ibnu Abbas dan Khalid ni dia sepupu. Ibnu Abbas dan Khalid ni sepupu. Faja'atna bi ina'in min laban, dan dibawa kepada kami satu bejana ataupun bekas susu, sebekas susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum daripada susu tersebut. Nabi bukan sahaja tak mendahulukan sahabat, biasa Nabi dahulukan sahabat, tapi dalam hadis ni Nabi dulu minum. Biasa Nabi dahulukan sahabat. Kenapa Nabi minum dulu? Kenapa? Ada siapa kita tahu? Semua ulama syarah tindakan Nabi buat macam ni, Nabi buat macam ni, ada sebab. Kenapa Nabi minum dulu? Selalu Nabi bagi orang lain dulu. Sebab apa? Sebab Nabi tahu dirinya ada barakah. Sahabat nak tabarruk dengan Nabi. Nabi tahu. Jadi setengah keadaan lain Nabi mengutamakan. Kadang orang ni sebab terlalu lapar, orang yang tak rapat dengan Nabi pun, ataupun orang yang terlalu lapar, jadi Nabi dahulukan orang lain. Tapi dengan orang-orang yang rapat, yang Nabi tahu keinginan dia, Nabi akan buat sesuai dengan keinginan sahabat. Jadi sebab tu dah hadis ni Nabi minum dulu. Ni janggal lah. Kita akan nampak orang kita kalau tengok orang tu kalau buat sesuatu benda,
Kadang-kadang dia memilih ke kanan ataupun ke kiri, kita tak berapa kisah. Tapi ulama, apa yang Nabi pilih, ke kanan ataupun ke kiri, ulama tafsirkan. Sebab apa? Jadi Nabi minum dulu ataupun Nabi minum kemudian ada orang lain, ulama menjelaskan kat situ. Wa ana ala yaminihi, wa ana ala yamini, kata Ibn Abbas waktu tu waktu Nabi minum ana, iaitu Ibn Abbas, aku berada kat kanan Nabi, dan Khalid di kiri, wa Khalidun an shimali, waktu tu kebetulan Khalid ada kat kiri. Faqala li, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, syarbatul lak fa in syi'ta atharta biha, fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Okey. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu ni Khalid dah masuk Islam lah. Khalid dah masuk Islam. Jadi Nabi kata kepada Ibn Abbas, Nabi minum air susu tu, minum air susu, dan Nabi kata kepada Ibn Abbas, syirbatulak, minuman ni hak kamu, minuman ni hak kamu, fa in syi'ta asarta biha Khalid, kalau kamu boleh, kalau kamu mahu isar, kamu boleh dahulukan Khalid. Kalau kamu mahu isar tu isar, kata berkorban. Kalau kamu nak korban sikit, bagi Khalid dulu. Sebab apa? Sebab Khalid lagi tua. Dia bukan lagi tua, dia bahkan panglima perang. Panglima perang waktu tu. Ibn Abbas ni waktu Nabi SAW wafat sekalipun, waktu tu umur dia belasan tahun, budak. Belasan tahun lagi. Ni Khalid panglima perang. Tapi dua-dua ni sepupu. Dua-dua anak buah kepada Maimunah. Maimunah tu makcik. Dalam hadis Nabi yang lain pernah disebutkan Ibn Abbas tidur kat rumah. Kat rumah waktu ada Nabi dengan Maimunah. Sebab apa? Sebab Maimunah tu makcik dia. Jadi Nabi kata, kalau kamu nak bagilah isar kat Khalid. Kenapa Nabi sebut yang tu? Sebab Khalid lagi tua. Kalau kamu nak mengutamakan sebab ada orang lebih tua, terpulang. Tapi apa kata? Fakultu, jadi saya kata apa? Ma kuntu la'uthiru ala su'rika ahadan. Kata Ibn Abbas, kuntu la'uthir ala su'rika ahadan, saya tidak akan utamakan akan sisa Nabi kepada sesiapa pun. Maksudnya apa? Sorry lah, kalau bab ni saya tak boleh mengalah. Saya nak hak saya. Dengannya tu, tapi bersopan lah. Kata maaf, saya ni adalah keutamaan saya untuk dapatkan asar Nabi SAW, barakah Nabi. Bukan biadab, bukan buruk akhlak, tapi ini dia menegakkan, kalau hak saya nak. Kalau Nabi yang mengarahkan bagi, jadi saya akan turut. Tapi Nabi bagi pilihan. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi ajarkan, man at'amahu Allahu ta'aman falyakul. Jadi Nabi kemudian minumlah dua sahabat ni, kemudian bagi pada Khalid. Kemudian Nabi SAW kata, man at'amahu Allahu ta'aman falyakul, siapa yang dikurniakan rezeki daripada Allah, maka ucapkanlah, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan falyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Okey, siapa yang dapat makanan, rezeki makanan, maka doa apa? Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkatilah atas kami, kepada kami dengannya, dengan makanan. Wa at'imna khairan minhu, dan kurniakanlah makanan yang lebih baik lagi, iaitu makanan kat syurga ni. Wa man saqallahu azza wa jalla, dan siapa yang dikurniakan oleh Allah labanan, iaitu susu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dia pula, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah berkatilah bagi kami dengannya, iaitu susu, wa zidna minhu, dan tambahkanlah kami lagi dengannya, dengan susu tu. Maksudnya ni satu tu doa makan, untuk makanan, tapi untuk susu dia ada doa khas. Kalau makanan tadi doa, ya Allah berkatilah kami
kemudian berilah rezeki lagi baik. Tapi ingat untuk susu, ya Allah berkatilah kami, kemudian tambahkan lagi susu tu. Terus doa, beza doa tu. Jadi Nabi ajarkan kita lah, apabila kita dapat rezeki, boleh kita mohon sesuatu yang lebih baik. Boleh. Dapat makanan sedap, contoh makan nasi Arab ataupun nasi kambing, sedapnya. Boleh kita minta, ya Allah beri saya makanan yang lagi sedap tadi. Boleh. Tapi janganlah nada tu tak beradab. Dan tukang masak di depan, ya Allah bagilah lagi sedap daripada ni. Orang yang masak pun sakit hati. Kau cakap apa kan? Makanan aku ni. Doa seselu dah lah. Tapi cuma nak katanya boleh kita minta yang tu. Bukan, bila kita minta yang tu, dia bukan tanda kita ni tak bersyukur. Dia tengok niat lah, tengok nada. Ya Allah bagilah makanan sedap sikit ni. Kalau macam tu dia nampak sangat lah tak bersyukur. Tapi kalau kita minta supaya ya Allah tambahkanlah rezeki yang baik, dia semua itu berdasarkan niat. Ini yang Nabi SAW ajarkan. Yang disebut dalam syarah, nadban muakkadan, sunat untuk kita doa macam tu sebenarnya. Boleh, tak ada masalah. Doa minta sesuatu yang lebih baik itu harus, sunat muakkad. Boleh. Cuma ikut nada dan ikut niat lah. Nada orang tak bersyukur, macam tamak. Jangan sampai kita su'ul adab dengan Allah Ta'ala. Jadi masa makan ni sebenarnya boleh je nak bercakap. Ada orang kata makan diam. Siapa makan beradab makan, jangan cakap. Senyap, dalam meja makan semua senyap. Bukan. Dalam hadis banyak sekali hadis menunjukkan Nabi SAW makan, bercakap ketika makan. Waktu makan ni lah kita nak merapatkan ukhuwah. Waktu makan ni lah kita nak memuji makanan tu. Waktu makan lah kita nak berdoa. Doa setiap kali kita suap, kita doa, tak ada masalah. Senyap, diam. Kalau makan seorang tak apalah kan, takkanlah cakap seorang. Ni makan sebelah kan, dia senyap, cakap sikit. Tak, makan kena diam. Tak, salah tu. Ni apa yang ditunjukkan oleh Nabi ni waktu makan. Cuma janganlah makan cakap tu macam tersembuh-sembuh lagi. Itu kata sikit-sikit dah lah. Jadi tak ada masalah nak bercakap. Lagi-lagi ianya hal yang disyariatkan, seperti ta'aruf, tanyalah khabar, berbincang hal-hal yang disyariatkan. Tapi kalau jangan sampai ketawa terdekah-dekah, itu kena dikurangkan lah. Ataupun hal-hal yang diharamkan seperti mengumpat. Masa makan tu mengumpat, tu tak dibenarkan. Okay. Kemudian Nabi SAW qala Rasulullah SAW, laisa syai'un yujzi'u makan at-ta'ami wa syarabi ghairul laban. Kenapa doa susu tadi lain sikit? Susu minta ditambahkan. Kalau makanan minta bagi lagi baik. Kenapa? Sebab Nabi sebut laisa syai'un, tak ada sesuatu makanan pun yang bertindak yujzi'u makan at-ta'am wa syarab, yang bertindak kata selaku makanan dan minuman ghairul laban, selain daripada susu. Maksud kata Nabi SAW, tak ada satu pun makanan yang dia ada fungsi makanan dan fungsi minuman. Dia boleh mengenyangkan dan dia boleh menghilangkan dahaga selain daripada susu. Susu ada fungsi ni. Jadi itu disebutkan. Sebenarnya susu adalah salah satu minuman yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kelebihannya yang tersendiri. Okey. Jadi itu. Okey. Jadi habis cukup sangat tu, sebab hadis bab yang seterusnya ada beberapa hadis lagi. Yang mana yang boleh kita ambil lah daripada hadis ni, antaranya
perbanyakkanlah berdoa ketika makan, dan cakap hal-hal yang baik ketika kita sedang makan. Bukanlah sekadar kita diamkan diri, cuma elakkan daripada berkata hal-hal yang haram ataupun makruh ketika makan. Kalau tak, lebih baik diam. Kalau kita nak mengumpat masa kita makan, ataupun kita nak kata kerja, nak melawak kerja, jadi lebih baik diam lah. Bolehlah gelak sikit-sikit, tapi kalau asyik gelak, maka itu adalah sampai tahap makruh. Wallahualam, yang baik itu datang dari Allah, yang buruk daripada diri sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.